Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana, innaka antal alimul hakim, wa tub alayna, innaka antat tawwabur rahim. Allahumma hdina, wahdi bina, waj'alna sababan liman ihtada. Birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim, amma ba'd. Apa khabar tuan-tuan dan puan-puan, ibu-ibu, ayah-ayah dan semua yang saya cintai dan kasihi kerana Allah Subhanahu wa taala. Di petang hari ini mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat dan afiat. Kalaupun ada yang sakit di kalangan kita, semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kesembuhan untuknya dan Allah afiatkan dia, serta Allah afiatkan kita semua di dunia dan di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala di petang hari ini dapat kembali kita berjumpa tuan-puan. Seminggu sekali kita ada program tazkirah dan tahlil arwah yang kita buat di petang hari Jumaat selepas asar menjelang maghrib, sebelum maghrib, iaitulah satu waktu yang Nabi SAW pernah mengatakan di hari Jumaat ada satu masa yang tidak berdoa di waktu itu seorang hamba, melainkan akan Allah perkenankan doanya. Maka banyak pendapat ulama sebetulnya yang mengatakan bilakah masanya, tetapi di antara banyak-banyak pendapat itu, pendapat yang paling kuat mengatakan bahwasanya waktu yang Nabi SAW maksudkan itu berada di petang hari Jumaat selepas asar sebelum maghrib. Alhamdulillah, di waktu ini tuan-puan kita sama-sama berkumpul dalam live ini untuk sama-sama. Yang pertama, kita akan membaca manaqib tuan guru saya Syekh Ahmad Fahmi Zamzam. Kita akan ambil ibrah pengajaran daripada sejarah hidup beliau, semangat perjuangan beliau, dan mudah-mudahan kita boleh menjadikan beliau sebagai teladan. Kita boleh mengikut keindahan akhlak beliau dalam hidup kita. Amin amin ya rabbal alamin. Dan selepas itu insya-Allah seperti biasa kita akan bersama-sama membaca surah Yasin dengan niat masing-masing dalam hati kita. Dan khas di petang hari ini, edisi khas program Tazdah, kita akan mendoakan untuk adik-adik kita yang tak lama lagi akan menduduki peperiksaan. Tak kisahlah tuan-puan, SPM ke, STPM ke, STAM ke, dan yang lain-lain lagi peperiksaan. Sama-sama insya-Allah di petang hari ini kita doakan. Dan ada juga nama-nama yang diberikan oleh para penaja bacaan Yasin dan tahlil arwah kita di petang hari ini untuk didoakan nama-nama pelajar, mungkin anak-anak mereka, cucu-cucu mereka, anak saudara mereka yang nanti selepas baca Yasin saya akan baca doa tu dan akan ditampilkan nama-nama mereka di sebelah kiri saya ni insya-Allah. Kemudian kita akan teruskan lagi dengan bacaan tahlil arwah. Artinya tuan-puan, kita bukan berdoa untuk diri kita sahaja, tetapi kita juga mengingati orang-orang yang telah mati, yang telah meninggal dunia di kalangan kita. Kita ingati mereka, kita doakan mereka. Sepatutnya kalau boleh setiap hari kita doa, setiap hari kita hadiahkan bacaan Al-Quran untuk mereka, kita hadiahkan pahala untuk mereka. Kalau kadang kita lupa, paling kurang tuan-puan, seminggu sekali kita berusaha, kita lapangkan masa untuk mengingati dan menghadiahkan pahala untuk mereka yang telah mati, yang telah meninggal dunia di kalangan ahli keluarga kita. Azam sama-sama untuk dapat istiqamah join dalam program Tazdah ni insya-Allah. Dahlah petang hari Jumaat ni, petang yang penuh berkat. Satu petang di waktu yang istimewa ni tuan-puan, sama-sama kita berdoa, sama-sama kita meminta pada Allah untuk diri kita dan juga untuk ahli keluarga kita, sahabat-sahabat, kawan-kawan kita yang telah meninggal dunia insya-Allah. Baik. Ustaz lupa nak ambil charger nanti habis. Saya terlupa nak cucuk laptop ni tuan-puan. Dia punya charger, takut nanti bateri dia habis. Live kita tiba-tiba terputus nanti. Dengan tasbih Ustaz, dengan kitab apa?
Bekal akhirat ada situ. Tasbih dengan bekal akhirat. Baik. Ibu-ibu, ayah-ayah dan semua yang saya cintai dan kasihi kerana Allah Subhanahu wa taala. Baik, sebelum kita baca Yasin, kita akan teruskan bacaan kitab kita, membaca kitab Manaqib Tuan Guru saya Syekh Ahmad Fahmi Zamzam. Apabila kita nak belajar dengan seseorang ataupun kita nak follow pengajian seorang ni, kita akan tanya siapa gurunya, di mana dia belajar. Saya yakin ibu-ibu, ayah-ayah pun yang baru join tertanya-tanya juga, ustaz saya ni siapa? Kan? Dia belajar kat mana? Siapa guru dia? Maka secara tidak langsung program Taztah ini, kita baca Manaqib Syekh Fahmi, saya nak perkenalkan siapakah tuan guru saya. Jadi supaya ibu-ibu, ayah-ayah tahulah, supaya ibu-ibu, ayah-ayah kenal dengan tuan guru saya, dan mudah-mudahan dengan kenal kepada beliau ni bertambah-tambahlah pahala beliau. Beliau dah meninggal dunia dah pun tuan-tuan. Ni arwah tuan guru saya. Dan beliau banyak mengarang kitab. Kadang ibu-ibu, ayah-ayah, terima kasih. Ibu-ibu, ayah-ayah mungkin ada di rumah masing-masing kitab beliau. Ni kan, tetapi tak tahu dan tak kenal orangnya siapa, orangnya mana satu. Betul. Kan? Jadi kita kenali siapa Syekh Fahmi. Banyak mengarang kitab-kitab tuan-tuan. Banyak kitab-kitab yang terkenal. Kalau orang sekarang sebut kitab-kitab viral yang beliau karang, mungkin ada di rumah ibu-ibu, ayah-ayah, tapi tak tahu pun, oh itulah Syekh Fahmi, itulah guru saya. Bukan saya seorang je murid beliau banyak. Saya adalah salah satu yang belajar dengan beliau lah. Baik tuan-puan. Jadi bacaan kitab Manaqib Tuan Guru Syekh Ahmad Fahmi Zamzam. Sebelum itu mungkin ada yang bertanya, kenapa baca Manaqib? Baca Manaqib. Manaqib ni apa ustaz? Manaqib ni adalah kisah, sejarah orang yang soleh. Tapi sejarah yang betul lah tuan-puan. Bukan cerita fiktif dikarang semata-mata. Tak. Tetapi ni cerita betul. Orangnya memang wujud. Oleh sebab tu, bila kita dengar cerita Nabi-Nabi terdahulu, mungkin sebahagian kita akan kata, itu Nabi. Kan? Macam mana sabarnya Nabi Ayub alaihissalam. Orang pun berdalil, itu Nabi. Ya, Nabi memang macam itu. Darjatnya seorang Nabi. Kan? Tapi kita baca kisah-kisah ulama. Mereka sama seperti kita, tuan-puan. Mereka bukan Nabi. Mereka ulama. Mereka melawan hawa nafsu juga. Mereka kena bermujahadah juga. Sehingga dapat kepada derajat mereka yang tinggi ni. Jadi, kita nak baca kisah mereka, mudah-mudahan kita dapat mengambil semangat daripada kisah-kisah orang soleh ini, dapat mengambil pengajaran dan dapat dijadikan sebagai teladan dalam kehidupan insya-Allah. Dan bacaan kitab Manaqib kita di petang hari ini sampai kepada muka surat semalam Darussalam 27 pula tuan-puan. Muka surat 27 selepas sahaja Syekh Fahmi yang masih kecil pada ketika itu belajar di pondok pesantren Darussalam. Semalam minggu lepas kita dah terang macam mana pondok pesantren Darussalam ni, kan dah. Tu tengok episod yang sebelum ni macam mana kisah dia tentang pondok pesantren Darussalam. Pada petang hari ini pula menceritakan tentang Syekh Fahmi pergi tuan-puan, pergi ke seberang pulau. Dia Kalimantan satu pulau. Ni ke Jawa. Pulau Jawa tu lain. Macam Sabah dengan Sarawak. Sabah kan? Sabah Sarawak dekat Pulau Kalimantan. Saya, Banjarmasin pun, Kalimantan. Pulau yang sama tapi pulaunya besar lah tuan-puan. Kalau Sabah di sebelah ujung, Banjarmasin bawah. Macam tu lah. Dia ujung ke ujung lah. Kalau nak ke Jawa, macam daripada Sabah dia nak pergi ke Semenanjung. Macam tu. Samalah daripada orang Banjar nak pergi ke Jawa, dia kena naik pesawat lah zaman sekarang ni. Dulu naik kapal lah kan. Naik pesawat. Menyeberang lautan yang luas tuan-puan. Ni, setelah belajar di pondok pesantren Darussalam, meneruskan lagi perjuangan menyeberangi lautan untuk menuntut ilmu. Macam mana kisahnya? Sama-sama insya-Allah kita baca, kita teruskan bacaan kitab Manaqib kita, yang kitab ni akan dibacakan oleh Al-Fadhil Ustaz Aslam dan saya akan terangkan insya-Allah. Baik, silakan. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Menuntut ilmu ke Pulau Jawa. Pada tahun 1979 Masihi,
Abuya melanjutkan pelajarannya ke Pulau Jawa. Tempat yang dituju ialah Pondok Pesantren Yapi, yakni Yayasan Pesantren Islam, Bangil, Jawa Timur. Sebab dari sana ada harapan dapat melanjutkan belajar kepada Al-Habib Muhammad bin Alawi Al-Maliki di kota Mekah Al-Mukarramah. Informasi tersebut beliau dapatkan dari sahabatnya yang izin pulang kampung dari pondok pesantren Datuk Kelampayan, Bangil, iaitu sahabat beliau yang bernama Kiai Haji Sya'rani Zuhri. Okey, baik. Ni jadi selepas Tuan Guru Syekh Ahmad Fahmi Zamzam yang masih muda pada ketika itu belajar di Darussalam daripada tahun 1973 sehinggakan tahun 1978, artinya dalam 5 tahun tuan-tuan. Sepatutnya dekat Darussalam ni belajar bukan setakat 5 tahun, dia lama. Tapi kenapa boleh 5 tahun je habis belajar kat situ? Sebab di Darussalam ni tuan-tuan, Pondok Pesantren Darussalam, Pondok Darussalam ini dia boleh skip kelas. Kelas tu boleh potong. Kelas tu boleh potong. Tapi yang menentukan boleh skip tu guru lah. Tengok kemampuan murid ni. Contoh dia dah kelas 2, dia boleh skip terus. Kelas 3 tak payah, ataupun kelas 3 setengah tahun je tuan-tuan. Setengah tahun je terus naik. Belajar dengan orang kelas 4 untuk tahun yang kedua. Nanti habis kelas 4, dia dah kelas 5. Kelas 5 separuh pula dah naik kelas 6. Jadi banyak dia punya skip tu tuan-tuan. Jadi Syekh Fahmi macam tu. Yalah kan orang kata budak pandai. Sekejap jadi belajar dekat Darussalam, dia dah habis belajar dekat situ, dia meneruskan lagi, bukan berhenti kat situ, dia teruskan lagi untuk menuntut ilmu ke Pulau Jawa. Dan pondok yang dipilih untuk beliau menuntut ilmu di Pulau Jawa itu sebetulnya ada 2 lah. Yang pertama, yang apa orang kata, yang formal yang rasminya itu adalah YAPI, Yayasan Pesantren Islam. Dan yang tak rasmi, informal, yang datang ke rumah guru belajar ni, kan ada macam tu. Kita cari sendiri yang rasmi, yang pagi lah, selalu sebelah pagi kan rasmi kan. Rasmi sebelah pagi, sebelah petang boleh cari sendiri ke mana kita nak belajar. Maka Syekh Fahmi yang rasminya dekat YAPI. Tapi yang tak rasminya beliau belajar ke mana? Satu pondok lagi tuan-puan. Dinamakan dengan Pondok Pesantren Datuk Kelampayan. Pondok Pesantren Datuk Kelampayan. Datuk Kelampayan tu siapa Ustaz? Syekh Arsyad Al-Banjari. Yang memimpinnya itu adalah Syekh Syarwani Abdan. Ataupun orang sebut dengan Guru Bangil. Jadi di 2 tempat ni lah. Di YAPI itu secara formal memang terdaftar dekat situ. Dan Syekh Fahmi juga belajar duduk, belajar kitab dengan ulama besar, iaitulah Tuan Guru Syekh Syarwani Abdan di pondok beliau. Jadi ada 2 ni tempat Tuan Guru Syekh Ahmad Fahmi Zamzam ketika belajar di India. Di India pula, di Jawa sebelum beliau pergi ke India. Kenapa beliau belajar dan yang dipilih adalah Pondok Pesantren YAPI? Sebab Pondok Pesantren YAPI ni dulu terkenal dengan hebatnya bahasa Arab pondok ni tuan-puan. Pondok ni dia terkenal dengan apa? Orang yang belajar kat situ bahasa Arabnya mantap. Bila bahasa Arab mantap ni, dia boleh sambung lagi belajar keluar negara. Itu tujuan dia. Syekh Fahmi tujuannya belajar kat pondok YAPI, kita sebut YAPI. Dia macam pasti macam tu lah tuan-puan. Macam pasti, macam tabika kan, nanti diringkaskan. Padahal Yayasan Pesantren Islam. Jadi bila belajar dekat YAPI ni, tujuan beliau untuk apa? Nak kuasai bahasa sebetulnya. Nak pergi ke luar negara. Yalah nak pergi ke luar negara takkan pakai bahasa Banjar kot kan. Mestilah kalau nak pergi ke negeri Arab, mesti kuasai bahasa Arab. Jadi nak kuasai bahasa ni, sekejap je, tak lama beliau belajar dekat situ. Maka tuan gurunya, guru beliau, pada ketika itu, kita teruskan lagi kisahnya. Sikit lagi Ustaz, kat bawah tu. Abuya tidak menyangka dalam waktu lebih kurang 10 bulan sahaja beliau duduk di pondok di YAPI. Gurunya Al-Habib Husain Al-Habsyi sudah mahu mengirim beliau untuk belajar ke luar negara. Namun bukan belajar kepada Al-Habib Muhammad bin Alawi Al-Maliki seperti yang dicita-citakan oleh beliau, tetapi belajar ke Lucknow, India. Ni. Jadi untuk menguasai bahasa berapa lama? 10 bulan sahaja.
10 bulan saja tuan-puan. Guru dah percaya, budak ni dah boleh dah. Maksudnya nak berbuat urusan, nak buat urusan di negeri Arab, di negeri orang ni dia dah boleh dah. Ingat nak dihantar ke mana tuan-puan? Dihantar ke Mekah, kepada Habib Muhammad bin Ali Al-Maliki. Ternyata tak. Beliau nak disuruh untuk menyambung ke India. Lain macam ni. Ni lain macam. Dia punya suruhan ni. Baik. Ibu-ibu, ayah-ayah semua. Macam mana? Syekh Fahmi hati nak ke mana? Nak belajar dengan Abuya Said Muhammad bin Alawi Al-Maliki. Tapi guru beliau yang ada di pondok tu suruh di pondok Yapi tadi suruh untuk pergi belajar ke India. Dua pertentangan ni. Dahlah India ni dulu tuan-puan, kita tahulah filem filem Tamil lah. Filem Tamil macam tu yang orang menari-nari, berjoget-joget, itulah yang terkenal dekat India. Memang tak tertahu langsung dekat India, yang dekat India ni banyak ulama. Lagi-lagi ulama hadis. Memang banyak dekat India. Tapi time tu tak tahu. Memang kita cakap tawar hati lah. Kita nak belajar ke Mekah. Tiba-tiba disuruh belajar ke India. Macam jauh beza ni. Ke India ni ada apa? Kan? Ilmu apa nak belajar kat sana? Macam itulah. Tapi Syekh Fahmi tak menentang apa yang guru dia suruh. Tapi beliau minta dulu pendapat kepada guru beliau satu lagi, iaitulah Syekh Syarwani Abdan di Pondok Bangil, yang beliau belajar orang kata tadi, belajar duduk yang informal lah. Beliau minta pendapat lagi kepada guru Bangil ni, macam mana, elok ke tak elok, nanti macam mana pandangan dan pendapat guru Bangil. Sebab yang rasminya beliau masuk tadi ke mana? Ke Yapi. Jadi Yapi, sebab apa? Di Yapi ni dia boleh hantar pelajar ke luar negara. Ingat nak belajar ke Mekah, ternyata nak dihantar ke India. Maka beliau bermusyawarat dengan salah seorang guru beliau, iaitu Syekh Syarwani Abdan ataupun guru Bangil. Macam mana pendapat beliau? Elok ke tak elok ke India ni? Nanti kita akan sambunglah lagi tuan-puan bacaannya, tergantung dekat sini. Sebab masa kita dah tak cukup. Tapi ada satu perkara, saya minta masa dalam 2 ke 3 minit, supaya tak ada orang yang tersalah faham tuan-puan. Kan di sini sebutkan apa tadi? 2 pondok Syekh Fahmi belajar dekat Jawa. Yang pertama dekat Yapi, yang kedua dekat Bangil. Dekat Bangil ni dekat pondok pesantren Datuk Kelampayan lah. Ada gambar-gambar dekat situ, yang orang baju-baju putih tu, itu pondok Bangil tuan-puan. Pondok pesantren Datuk Kelampayan yang dipimpin dulu oleh Syekh Syarwani Abdan. Saya tak tunjuk mana Ustaz gambar pondok Yapi. Semalam Ustaz tunjuk pondok Darussalam, ada gambar dia. Yapi kenapa Ustaz tak tunjuk? Kenapa saya tak tunjuk tuan-puan? Ada yang tahu tak kenapa saya tak tunjuk? Sebab sekarang ni, bukan sekarang, tahun ni je lah, tahun-tahun sebelum ni, Yapi ni, dia dah berubah daripada pondok ulama ahlu sunnah. Sekarang pondok tersebut dah dikuasai oleh Syiah. Tuan-puan, pondok besar. Di situ dulu lahir ulama-ulama ahlu sunnah wal jamaah, ulama-ulama sunni. Sekarang dah berubah haluan. Itu adalah pondok yang menghasilkan orang-orang Syiah. Tapi Syekh Fahmi, zaman Syekh Fahmi taklah. Ni zaman sekarang ni, orang Syiah tuan-puan dah kuasai pondok tu. Cuba bayangkan. Hebat. Hebat pula. Syiah ni bahayanya Syiah ni bahaya. Syiah ni bahaya. Dia memang tak nampak depan mata kita dia orang buat kerja tuan-puan. Tapi dia orang buat kerja senyap-senyap. Tengok, satu pondok bertukar terus. Daripada ahlu sunnah wal jamaah, bertukar menjadi lombong Syiah dekat situ sekarang. Sebab tu saya tak letak gambar tu dekat dalam kitab ni. nak letak gambar pondok Syiah ke tak, keluar daripada akidah ahlu sunnah wal jamaah. Bahaya tuan-puan Syiah. Cuba bayangkan, orang hebat ni dekat pondok bukan orang biasa-biasa sam. Orang ada ilmu. Pondok besar. Kan? Banyak melahirkan ulama. Tapi halusnya Syiah ni, dia orang boleh kuasai pondok tu.
Subhanallah. Ni sekarang lah. Dulu tak lah teman. Dulu tak. Dan Syekh Fahmi tu tak lagi. Tapi sekarang ni dah berubah. Sebab tu saya tak letak gambar tu dekat situ. Kalau ibu-ibu ayah-ayah cari dekat Google, cari je Yapi, keluarlah muka-muka orang Syiah yang dah berubah daripada Ahlu Sunnah wal Jamaah bertukar menjadi Syiah. Wal-iyazubillah. Ada Syiah ni tuan, bahaya. Kan? Saya dulu dekat Pondok Pesantren Yasin, kami belajar dua perkara. Dua pelajaran khas yang diajarkan kepada kami. Yang pertama ialah tentang bahaya-bahaya Syiah. Bahaya-bahaya Syiah. Syiah ni tuan-puan, diorang ada Quran diorang sendiri. Bukan Quran macam kita tu. Dia orang kata Quran yang kita baca tu tak lengkap lagi. Dia tak lengkap lah. Orang kata tak lengkap lagi Quran yang dibaca tu. Dia orang ada satu Quran lagi namanya Mushaf Fatimah. Oh, Mushaf Fatimah. 2 kali ganda tebal daripada Quran kita sekarang ni tuan. Dia orang punya kan? Macam mana kita nak satu kepala dengan Syiah ni? Memang jauh daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Banyak lagi apa-apa tentang Syiah ni, masya-Allah. Kalau kita baca, kita pelajari tentang Syiah ni, memang sangat menakutkan. Agenda dia orang ni halus ya tuan-puan. Tapi tengok, satu pondok dia boleh kuasai, berubah daripada pondok Ahlus Sunnah berubah menjadi pondok Syiah. Nauzubillah min zalik. Penting jaga akidah, penting tuan. Satu lagi di Pondok Pesantren Yasin dulu, di pondok saya dulu, kami belajar tentang bahaya fahaman Wahabi. Bahaya fahaman Wahabi. Yang kami baca adalah kitab karangan Abu Ya Said Muhammad bin Alawi Al-Maliki, Mafahim Yajibu Antusahah. Orang yang kata maulid bid'ah, tahlil bid'ah, semua ada jawapannya tuan-tuan. Cuma saya ni jenis orang yang tak suka berdebat. Kan? Kalau saya sekali serang orang-orang Wahabi kata-kata macam ni, habis ada orang serang saya. Kita tak buat program tu Ustaz Islam, asyik nak jawab je. Program TIQ tak ada, IMSS tak ada, Z3M tak ada. Kenapa? Ustaz-ustaz ini tengah berdebat tu kat sana tu kan. Ustaz-ustaz ini tengah berdebat dekat sana tu dengan Wahabi. Tu yang saya malas. Ada je ustaz-ustaz yang suka nak berdebat tu, biar dia orang buat kerja. Kita mantapkan lagi akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang kita ada. Baik ibu-ibu, ayah-ayah dan semua yang saya cintai dan kasihkan Allah, itu saya nak apa? Nak beritahu siap-siap. Kan nanti ibu-ibu ayah-ayah ni rajin je nak main Google tu kan. Dia cari pondok Yapi. Dicari pun dia tulis Yapi. Sebab ustaz tak letak gambar kat sini, dia tulis keluar Syiah. Weh, Syekh Fahmi belajar di pondok Syiah ni. Yang jadi Syiah tu sekarang. Dulu tak lagi tuan-tuan. Ni saya nak sebut bahaya Syiah, bahaya Wahabi. Tetaplah pegang akidah Ahlussunnah wal Jamaah, Asy'ariyah, Maturidiyah. Wallahu a'lam bis